Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Tuan Yang Di-Pertua, terlebih dulu izinkan saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih di atas keprihatinan seramai 7 orang ahli yang berhormat yang telah membahaskan isu-isu berkaitan Kementerian Pengurusan dan Koperasi atau PEMEDEK sepanjang tempoh perbahasan pada kali ini. Yang pertama Yang Berhormat Farid telah mengemukakan pertanyaan mengenai strategi baru di bawah dasar Keusahawanan Nasional. Untuk maklumat ahli yang berhormat, Dasar Keusahawanan Nasional 2030 atau DKN 2030 telah menggariskan 6 teras strategi seperti berikut. Yang pertama, membudayakan keusahawanan dalam segenap lapisan masyarakat, mengoptimumkan sistem kawal selia dan capaian kepada pembiayaan kewangan. Yang ketiga, merangsang pembangunan keusahawanan bersepadu dan holistik. Yang keempat, memacu pertumbuhan ekonomi melalui perusahaan berasaskan inovasi. Yang kelima, memantapkan keupayaan dan prestasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS, istilah yang baru ini. Dan yang keenam, mengantarabangsakan perusahaan pertumbuhan tinggi. Di samping itu, ekspresi DKN 2030 ini juga akan diselaraskan dengan pelaksanaan RMK 12 seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini. Yang Berhormat Farid juga telah memohon penjelasan berkenaan bantuan kepada pengusaha baru PMKS yang memulakan perniagaan. Tuan-tuan yang berhormat, MEDEK telah pun menyediakan pembiayaan khusus kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS termasuk pengusaha baru melalui agensi-agensi MEDEK seperti berikut. Melalui Tekun Nasional, pembiayaan kepada usahawan informal dengan nilai pembiayaan sehingga RM10,000. Dan yang kedua, pembiayaan kepada usahawan mikro dengan nilai pembiayaan sehingga RM100,000. Amanah Atia pula menyediakan pembiayaan kepada usahawan mikro dengan nilai pembiayaan sehingga RM30,000. SME Bank juga menyediakan pembiayaan kepada PKS dengan nilai pembiayaan sehingga RM500,000. Bank Rakyat pula menyediakan pembiayaan kepada PKS dengan nilai pembiayaan sehingga RM1 juta. Perbadanan Usahawan Nasional Berhad atau PJNB pula menyediakan pembiayaan minimum RM100,000 sehingga RM100 juta. Yang Berhormat Farid juga telah memohon penjelasan mengenai geran bagi memulihkan peniaga PMKS yang telah gulung tikar tetapi masih bersemangat untuk meneruskan perniagaan masing-masing. Untuk maklumat yang berhormat, MEDEK telah pun menyediakan skim pembiayaan kepada usahawan PMKS yang gulung tikar untuk memulihkan semula perniagaan mereka di antara seperti berikut. Yang pertama, skim pembiayaan pemulihan perniagaan mikro ataupun 2.0 di bawah Tekun yang menyediakan pembiayaan sehingga RM20,000. Skim pembiayaan PKS BRF Lexi di bawah Bank Rakyat juga menyediakan pembiayaan sehingga RM1 juta. Program Be Your Own Boss di bawah Pernas menyediakan pembiayaan sehingga RM500,000. MEDEK juga telah mengambil ketetapan supaya proses permohonan pembiayaan bagi dana kerajaan di bawah agensi MEDEK tidak akan mengambil kira penilaian CITOS atau SIKRIS dalam tempoh pandemik ini, terutama bagi usahawan yang gulung tikar. Yang Berhormat Farid juga turut membangkitkan pertanyaan mengenai bantuan kepada usahawan wanita dalam perniagaan PMKS yang terjejas. Untuk maklumat yang berhormat, Kementerian juga turut membantu usahawan wanita yang terjejas melalui program latihan dan bimbingan pembiayaan, pembangunan kapasiti dan akses pasaran. Antara program yang dijalankan di antaranya ialah program memperkasa golongan wanita
yang dilaksanakan oleh Tekun Nasional. Program ini bertujuan untuk membantu dan membangunkan usaha wanita melalui pembiayaan mikrokredit secara mudah dan cepat dengan pembiayaan dari RM1,000 hingga ke RM100,000. Dalam usaha membantu golongan usahawan wanita, Tekun Nasional juga telah menjalankan kerjasama dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Bermula dari Januari hingga September 2021, seramai 1,235 usahawan wanita telah menerima pembiayaan melalui program-program ini dengan nilai pembiayaan sejumlah RM15.7 juta. UDA Holding Berhad juga melaksanakan program khusus untuk wanita yang dikenali sebagai UDA Bisnita yang bertujuan untuk membantu usahawan mikro dan juga PKS wanita dengan menyediakan berbagai program pembiayaan untuk jangka pendek dan juga jangka panjang agar usaha ini terus kekal berada di pasaran. Bermula dari Januari sehingga September 2021, program UDA Bisnita ini telah memberikan manfaat kepada 134 usahawan wanita dengan nilai pembiayaan berjumlah RM771,330. YB Steel telah memukakan cadangan pemberian bantuan dalam bentuk geran kepada usahawan Bumi Putra berbanding bantuan dalam bentuk pembiayaan ataupun pinjaman. Serta YB Yang Berhormat Bayan Baru juga turut. Menteri. Pasal wanita tu boleh tak bertanya? Okey. Farid nak tanya dulu. Sila. Saya kah? Bopot kah? Saya bagi Farid dulu kerana ini jawapan kepada Yang Berhormat Farid. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih jawapan Menteri yang cukup jelas khususnya untuk membantu golongan usahawan kita termasuklah wanita. Saya nak tanya kepada Menteri, bolehkah usahawan wanita ini diberikan bantuan secara geran dengan jumlah yang berdaya saing, mampan dan bukan semata-mata dalam bentuk pinjaman? Dan bolehkah mereka ini dibenarkan diberi pengecualian seperti moratorium untuk tahun depan, tidak perlu lagi bayar sewa serta mengadakan kerjasama dalam platform digital ekonomi? Terima kasih. Kita bagi satu lagi Yang Berhormat B. Ford. Terima kasih Tuan Dipertua. Saya juga ingin tahu apakah perancangan kementerian untuk tempoh 5 tahun akan datang RMK 12 ini tentang berapa jumlahkah bilangan usahawan wanita yang akan diwujudkan dalam tempoh tersebut dan sampai ke manakah mereka ini? Adakah just PKS ataupun sampai ke peringkat global? Bagaimana kementerian akan membantu mereka? Sikit jempol sikit ya. Sikit. Sikit jempol. 30 saat. Okey, tadi menteri ada sebut pembiayaan bank, SME bank Saya nak menyentuh soal kadar faedah. Kadar faedah SME bank ni adalah lebih mahal, lebih tinggi berbanding dengan bank komersial. Apa pandangan menteri? Sila Menteri. Teruskan jawapan. Terima kasih Yang Berhormat. Yang pertama tadi mengenai geran untuk mikro ni, kita ada memberikan beberapa sumbangan bentuk peralatan kerana mikro ini dia punya pinjaman maksimum RM100,000. Jadi kerana itu kita ada beri geran ialah untuk IKS. Betul juga bentuk peralatan. Mengenai moratorium, memang kita memberikan moratorium. Seperti ujung tahun ini memang kita berikan moratorium dan juga kita juga bukan saja membayar pinjaman tapi juga kalau ada menyewa premis di bawah MEDEC. Untuk moratorium ini saja, MEDEC telah memberikan sebanyak 5 bilion untuk moratorium yang saya sebutkan tadi. Mengenai dalam perancangan wanita yang Bofat menyatakan saya akan beri secara bertulis kerana di dalam penangkaan yang saya sebut mengenai perancangan dasar keusahawanan negara ini, kita sekarang ini sudah tentu kita akan berikan kota-kota ini kepada bilangan wanita dan juga selain daripada sasaran-sasaran yang telah pun kita tetapkan. Mengenai jempol SME Bank kata interest lebih tinggi daripada bank-bank lain, ini saya izinkan saya mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan saya akan beri jawapan bertulis.
Dan sebenarnya yang telah pun saya nyatakan, selalunya dalam pinjaman ada dua. Kalau peruntukan, dia kena tengok pinjaman daripada mana. Kalau daripada peruntukan kerajaan yang dia telah diumumkan, tapi diuruskan oleh pihak bank, yang itu interestnya adalah rendah, kena hanya service charge. Tetapi kalau pinjaman itu dibuat memang melalui duit bank yang sedia ada, bukan daripada peruntuk kerajaan, yang itu mungkin bank mengikut rate yang sedia ada. Teruskan. Yang Berhormat STU mengemukakan cadangan pemberian bantuan dalam bentuk geran kepada usahawan Bumiputera berbanding bantuan dalam bentuk pembiayaan ataupun pinjaman serta YB bayan baru. Turut mencadangkan geran insentif untuk membantu PMKS memasarkan produk tempatan ke seluruh dunia. Untuk maklumat yang berhormat, Medex sentiasa berusaha untuk menyediakan berbagai program yang inklusif melalui agensi-agensi di bawah Medex. Untuk makluman, cadangan pemberian bantuan dalam bentuk geran ini telah dilaksanakan oleh agensi di bawah Medex seperti yang berikut. Tadi yang disebut pasal geran tadi ya. Kita juga ada beri geran. Yang pertama, SME Corp menyediakan sebanyak 3 jenis program berbentuk geran, iaitu program peningkatan enterprise Bumiputera ataupun BIP yang bertujuan untuk mewujud dan membangunkan PKS Bumiputera yang berdaya saing, daya tahan dan dinamik melalui bantuan bersepadu. Bermula daripada Januari sehingga Ogos 2021, SME Corp telah pun meluluskan sebanyak 157 permohonan geran dengan nilai sebanyak 19.56 juta. Program yang kedua itu program pembangunan perniagaan usahawan mikro, BISMI. Telah menyediakan pembangunan kapasiti melalui latihan dan juga bantuan kewangan berbentuk geran. Untuk program ini, dari Januari sehingga Ogos 2021, program ini telah pun disertai oleh 1,500 usahawan dengan jumlah peruntukan sebanyak RM2 juta telah dibelanjakan. Begitu juga program Market Access Incentive atau MASIF, International Promotion dan juga Marketing, iPrime, menyediakan geran pembiayaan untuk program promosi dan juga pemasaran bagi memasuki pasaran luar negara. Program ini telah diberikan peruntukan sebanyak 0.5 juta dan terbuka kepada semua usahawan, dan baru-baru ini ditambah lagi sebanyak 30 juta untuk disediakan kepada 150 usahawan, di mana seorang usahawan akan diberi geran sebanyak RM200,000. Selain itu, PMB juga menyediakan geran maksimum 500,000 kepada usahawan Bumiputera yang ingin melibatkan diri untuk menjalankan perniagaan ekspor ke luar negara. OIB Sekijang mengemukakan pertanyaan mengenai cara menggalakkan pasangan isi rumah, khususnya suri rumah, melibatkan diri dalam usaha mikro. Mereka perlu didedahkan dengan penggunaan teknologi terkini, latihan kemahiran dan juga kursus perniagaan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Sekijang yang menimbulkan isu untuk membantu isu isi rumah. Untuk makluman Yang Berhormat, Medex telah berusaha dan membantu usaha wanita dan mikro melalui agensi di bawah Medex dengan menganjurkan berbagai program pembiayaan, latihan dan juga kursus perniagaan seperti berikut. Yang pertama, program pemerkasaan usahawan wanita atau perempuan. Program ini dilaksanakan oleh InScan bertujuan untuk memperkasa keusahawanan dalam kalangan wanita B40 melalui latihan dan geran permulaan perniagaan bagi meningkatkan pendapatan isi rumah mereka. Seramai 169 usahawan wanita telah pun menyertai program ini dengan sasaran 450 peserta akan mengikut program pada tahun ini. Program Women Entrepreneur. Program ini dilaksanakan oleh SME Corp bertujuan membantu usahawan wanita
memanfaatkan teknologi bagi memulakan dan mengembangkan perniagaan mereka secara dalam talian. Serta program akan didedahkan dengan aplikasi Shopee, Google Ads dan juga Facebook untuk menjalankan perniagaan. Program ini yang bermula pada tahun 2017 telah melatih seramai 2,280 usahawan wanita dan pada tahun 2021 disasarkan seramai 500 lagi usahawan wanita akan menyertai program ini. Begitu Ya, juga Bapak dengan Menteri. bantuan permajaan. Sini batu kawan sedikit. Bagi saya habis. Ini Baik, terima kasih. Bagi bantuan permajaan dalam usaha ini untuk mengalahkan golongan suri rumah menjalankan perniagaan, Tekong Nasional menyediakan pembiayaan melalui skim pembiayaan informal ataupun SPIN khusus untuk usahawan yang tidak berdaftar dan juga menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan, beroperasi dari rumah, perniagaan atas talian dan juga sebagai dan pembiayaan ini diberikan maksimum RM10,000. Begitu juga di bawah Inscan telah menyediakan berbagai program latihan kepada usahawan wanita melalui program Business Training, IBT dan juga kursus asas keusahawanan. Program-program yang dilaksanakan oleh Inscan ini telah memberi manfaat kepada 11,452 peserta. Melalui jumlah tersebut, sebanyak 6,142 adalah terdiri daripada usahawan wanita dan mikro. Ya, sila, kita kawan. Sila Batu Kawan. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih Yang di-Pertua. Soalan saya begini Yang Pak Menteri, terima kasih atas jawapan mengenai pencapaian mewujudkan keusahawanan wanita. Namun saya ingin tahu bagaimana seorang wanita yang duduk di kawasan kampung, kawasan estate, kawasan pedalaman akan tahu mengenai program-program ini. Bagaimana mereka boleh mohon melalui saluran apa dan adakah wujud program-program ini dalam bahasa-bahasa yang berlainan supaya mereka faham bagaimana untuk mohon dan kebaikan program-program ini. Pada masa yang sama, saya juga ingin tahu sama ada kementerian masih menggunakan SOP sebelum COVID dengan garis panduan, moratorium, bantuan pinjaman yang lain. Sebab SOP sebelum itu adalah agak ketat, agak rigid dan melihat kepada keadaan ekonomi sekarang, ramai wanita yang hilang pekerjaan, ibu tunggal dan sebagainya. Dengan menggunakan SOP sebelum ni, barangkali mereka tidak lulus atau tidak dapat manfaat daripada program-program ini. Maka saya ingin tahu, adakah kelonggaran itu wujud dan jika ia, apakah kelonggaran wanita yang blacklisted sebagainya sebagai guarantor, boleh tak mereka mohon untuk bantuan-bantuan ini? Terima kasih. Terima kasih Batu Ya, Bapak Kawan. Menteri, dengan izin. Sila Tung. Pertamanya saya ucapkan tahniah kerana telah diangkat sebagai menteri sekarang, sahabat kita. Cuma saya juga berterima kasih di atas pengumuman yang telah dibuat. Semestinya kita lihat yang Bapak Menteri begitu committed untuk memperkasakan wanita. Julutong menyokong. Pada masa yang sama, saya ingin tanya Bapak Menteri berkenaan dengan mungkin yang Bapak Menteri tidak berkesempatan untuk mengulas sekarang. Berkenaan program-program ini kita lihat memang banyak juga dana yang diberikan oleh kementerian. Soalan saya adalah kita menerima berita kemarin bahawa program-program berkenaan dengan pemerkasaan wanita ini seperti yang telah sumbangan yang telah diberikan kepada Yayasan Sosial Wanita Malaysia sebanyak 470,000 maafkan saya, dan Persatuan Wanita Berjaya Sejati Malaysia. Program yang dianjurkan adalah program gubahan bunga perkahwinan secara profesional dan wedding deco. Jumlahnya lebih kurang 500,000 juta. Dan satu lagi adalah program pemerkasaan wanita oleh Persatuan Wanita Berjaya Sejati, 1.1 juta yang diberikan. Cuma kemuskilan saya adalah pengurusi kedua-dua NGO yayasan ini merupakan yang ada kaitan dengan Malaysian Indian Congress. Jadi semua permintaan saya adalah saya tidak mahu wang ini disalahgunakan dan saya cuma ingin tanya Menteri untuk pastikan bahawa wang ini akan capai sasaran matlamatnya untuk betul-betul memberi latihan kepada wanita dan memperkasakan wanita. Ini adalah permintaan saya, Menteri. Terima kasih, Menteri. Menteri. Terima kasih Batu Kawan dan juga Julutong. So, terima kasihlah Julutong. Kita pun dah tak ada selalu gaduh-gaduh, jadi berlaku dalam keadaan aman. Saya
lihat kedua-dua ahli yang berhormat, Itu kawan juga Jelutong memang menitik beratkan masalah wanita di luar bandar. Memang tidak dinafikan bahawa kadang-kadang program-program ini memang sukar kerana nak sampai keluar. Jadi seperti saya kata program informal tadi. Artinya wanita-wanita yang berniaga di tepi jalan, ni tidak ada lesen perniagaan, ni tidak ada lesen daripada majlis tempatan, sebenarnya boleh memperuntukkan, tapi ini maksimum 10,000 saja kita bagi. Caranya ialah melalui tekun. Jadi kalau nak dapat maklumat lebih tepat lagi ialah biarlah melalui tekun, di mana di tiap-tiap kawasan parlimen ada pejabat tekun. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pelaksanaan yang kedua, saya akan saya umumkan dalam dewan ini, saya akan bekerjasama dengan NGOs yang ada. Tetapi itulah, bila kata NGO ni susah juga. Tadi Jelutong kata dua NGO tadi ada kaitan dengan parti politik. Tetapi bagi saya, bila sebut NGOs, sudah tentulah dia berbeza dengan pertubuhan politik. Jadi kerana itu, dengan adanya NGO sini, mereka tahu ahli-ahli mereka dan mudah untuk kita bekerjasama dengan NGO sini untuk Syabas Menteri. sampai. Syabas. Cuma saya cuma minta supaya wang ini tidak di-hijack oleh MIC. Wang untuk rakyat India yang betul-betul diperlukan tidak di-hijack oleh MIC. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, sedikit cadangan daripada NGO, boleh saya juga cadangkan bahawa pusat-pusat khidmat kami, ahli-ahli parlimen turut disenaraikan sebagai your midpoint ataupun pusat untuk memberi maklumat daripada penduduk kami terus pergi pejabat tekun yang mungkin jauh, mereka harus berbelanja. Jadikan pusat khidmat rakyat kami, parlimen kami sebagai your midpoint as well. So we can also furnish them with information. So kami mempunyai data, kami tahu wanita di kawasan kami, siapa yang mahu menjalankan perniagaan tetapi mengalami kekangan, we can reach out to them on your behalf as well, dan tekun. Terima kasih. Terima kasih. Saya memang mengalu-ngalukan. Kalau katalah ahli-ahli berhormat, ada pusat khidmat masing-masing, boleh kumpulkan borang-borang ini. Boleh kumpul, kemudian bawalah borang-borang ini, pergilah ke pejabat tekun. Biar yang berhormat berurus dengan pegawai-pegawai tekun ni. Syarat saya dah bagi tahu tadi. Kita dah bagi tahu tadi, dan kan itulah saya juga akan menubuhkan satu badan, satu NGO yang saya nak cadangkan ialah Majlis Pembangunan Usahawan dan Koperasi di tiap-tiap kawasan parlimen. Kerana seperti mana yang berhormat tahu, berbagai-bagai program kementerian kita buat. Tetapi kadang-kadang dia tak sampai. Tapi dengan adanya majlis Pembangunan Usahawan dan Koperasi di tiap kawasan parlimen, di situ nanti dia akan ada pengurusinya, urusannya yang ditekun, dan semua agensi-agensi akan letak dia duduk di bawah majlis ini, dan pada masa ini kita akan melibatkan pemimpin tempatan untuk kita membantu dan menyampaikan peluang-peluang yang ada di bawah Mendak. Dan tadi yang berhormat kata tadi bahawa mengenai supaya percepatkan, sebab itu saya dah umum dah. Saya kata mana dia pejabat kerajaan tak perlu cek situs, tak perlulah nak tengok dia punya checklist, tetapi kalau dia benar-benar tengah sesak, kita kena bantu. Ini dalam keadaan luar biasa. Besok ekonomi dah pulih, okey, boleh ikutlah prosedur-prosedur biasa. Ini telah pun saya... Tahniah Menteri. Speaker kita puji. Walaupun lelaki berjiwa wanita. Kita puji. Ya. YB Menteri. YB Jelutong. Tanpa wanita siapalah kita. Betul. Itu saya sokong. Kita sokong. Ya. YB Menteri ada 6 minit lagi. 6 minit lagi. Ya. YB Menteri ada 6 minit lagi. Saya last sebelum nak habis pun. Yang last ini mengenai yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kelang. Berhormat Kelang membangkitkan isu berkenaan peruntukan dan pinjaman tekun untuk kaum India. Perlu ditingkatkan, dan juga YB Betul Kawan juga membangkitkan berkenaan apakah program khusus bagi membantu usaha India dan juga pecahan pembiayaan mengikut Argentina. Untuk makluman Yang Berhormat, Tekun Nasional menyediakan pembiayaan khusus kepada usahawan dari kaum India menerusi skim pembangunan usahawan masyarakat India, SEPUMI. Pada tahun 2020, pembiayaan disalurkan berjumlah 16.8 juta kepada 617 orang usahawan.
Bagi tempoh Januari hingga Ogos 2021, Tekun Nasional telah pun menyalurkan sejumlah RM21.6 juta kepada 917 orang usahawan India berbanding peruntukan yang disediakan hanya 20 juta. Walaupun peruntukannya 20 juta tapi Tekun bagi lebih daripada peruntukan yang disediakan. Kalau ini juga termasuklah usahawan wanita India ada lebih kurang ada 950 orang. Secara keseluruhannya, sejak skim pembangunan usahawan masyarakat India diperkenalkan pada tahun 2008, kerajaan melalui Tekun Nasional telah menyalurkan sejumlah RM345 juta kepada lebih 23,446 usahawan kaum India. Yang Berhormat Baginda Datuk membangkitkan mengenai lantikan pengurusi Tekun Nasional Menteri daripada kalangan ahli politik. Ya, Kelang. Kelang. Pertama saya ucap Speaker, terima kasih kepada Menteri dengan jawapan itu. Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri yang telah sudi jawab soalan saya. Tapi saya nak satu soalan yang Menteri. Ini berkaitan dengan golongan yang telah gulung tikar daripada semua kaum. Satu daripada masalah yang mereka mengalami khususnya mikro SME sini di bawah Tekun dan sebagainya. Mereka tidak dapat memulakan bisnes mereka oleh kerana operating cost ataupun rental cost adalah lebih kurang 30% daripada kos operasi. So cadangan saya kepada menteri ialah kalau kerajaan boleh mempertimbangkan untuk menolong bayar rental cost kepada kumpulan yang telah cicir, yang telah gulung tikar supaya mereka dapat memulakan bisnes mereka daripada khususnya micro SMEs yang banyak anak bumi putera seperti penggunting rambut dan sebagainya. Saya kerja dengan satu kumpulan yang mana penggunting rambut yang dia punya membership lebih kurang 800 orang di seluruh Malaysia sebelum COVID. Tapi selepas COVID hanya 30 yang masih ada. Ini kumpulan bumi putera. Dan juga ada satu kumpulan India pun sama dengan masalah itu. Tetapi mereka nak mula. Mereka nak start lagi. Tetapi mereka tidak ada wang untuk bayar sewa. Dan sewa itu bukan beribu-ribu ringgit, tidak. RM500, RM1,000, RM1,500. Dan kalau Tekun boleh bayar tolong mereka, mereka akan mulakan bisnes mereka supaya dapat menjamin kepentingan keluarga mereka dan Terima kasih, sebagainya. Kelang. Minta pandangan Menteri. terima kasih Yang Berhormat. Ini cadangan yang baik. Saya akan pertimbangkan kerana selama ini kita bagi bantuan kepada mereka yang terjejas ialah untuk mereka memulakan perniagaan. Cadangan Yang Berhormat, instead of kita bagi memulakan perniagaan, kita bagi untuk membayar sewa. Ini saya akan, saya ingat ini cadangan yang baik, saya akan laksanakanlah. Nanti saya akan bagi tahu supaya ini salah satu skim yang baru supaya membantu untuk membayar sewa. Matlamat kita senang saja, iaitu kita nak mereka yang terjejas ini mestilah diberikan peluang perniagaan dengan seberapa segera. Sebab itulah saya kata tadi red tape ni, cerita skrin ni kita ketepikan dulu. Janji terutama golongan mikro ni yang paling ramai yang terjejas apabila pandemik 19 ini berlaku. Yang akhir sekali, Yang Berhormat Baginda Datuk membangkitkan mengenai lantikan pengurusi Tekun Nasional daripada kalangan ahli politik dan mencadangkan lantikan di kalangan tenaga profesional. Untuk Yang Berhormat, sejak perubahan Tekun, pelantikan pengurusi Tekun memang terdiri daripada berbagai latar belakang. Bagi cadangan lantikan supaya lantikan pengurusi Tekun dalam kalangan tenaga profesional, so ini akan ditelitikan untuk pertimbangan yang sebajarnya. Dan Yang Berhormat Baginda Datuk juga membangkitkan mengenai peruntukan yang lebih banyak untuk Amanah Ikhtiar Malaysia ataupun AIM. Selaras dengan perkara ini, saya sebagai menteri memang menyokong cadangan daripada Baginda Datuk dan untuk makluman bahawa Amanah Ikhtiar sekarang ini memang diletak di bawah Kementerian Medan dan mungkin sebelum ini tidak dapat peruntukan yang banyak, tetapi saya akan cuba untuk memohon kepada Kementerian Kewangan pada sisi libat urus bajet. Kita akan ada satu libat urus bajet pada 2022 yang akan datang. Cadangan daripada Baginda Datuk ini saya akan kemukakan kepada Menteri Kewangan
Yang Berhormat Menteri, boleh kasih. saya Yang last Berhormat, sebelum Last. ni? Satu Saya kawan. berjawapan habis. Ya, saya minta before dulu kan betul kawan. Silakan. Okey. Saya nak bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, tahniahlah saya ucapkan segala usaha yang sedang dibuat. Saya nak tanya, sejak tempoh pelan pemulihan ini sudah memula, adakah kementerian membuat pemantauan berapa bilangan peniaga-peniaga kecil yang ada di Malaysia sudah kembali beroperasi? Dan jika ada, apakah didapati kekangan ataupun masalah yang mereka hadapi yang boleh kita membantu mereka? Terima kasih before sila bantu kawan ya. Terakhir. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, saya boleh terima jawapan bertulis di atas isu yang saya ingin bangkitkan di sini, iaitu mengenai cadangan satu grant untuk membantu pengusaha bas, terutama sekali pengusaha bas sekolah. Rata-rata dalam pandemik ini di mana ada kekangan MCO tidak boleh cross border daerah, ramai pengusaha bas terpaksa mengalami satu situasi mereka perlu bayar syarikat kredit walaupun di bawah kementerian yang lain, tetapi they've come to a point where they don't know what to do. Ada yang dah masuk hospital sebab pressure dan ada yang masih menerima surat daripada mahkamah. Maka saya ingin cadangkan kalau kementerian ada satu peruntukan dana khas grant untuk membantu mereka so that they can recover, dan saya harap Yang Berhormat Menteri akan pertimbangkan cadangan saya ini dalam tanggungjawab dan tugas menteri dalam 100 hari ini. If you can do this Yang Berhormat Menteri, I think you have surpassed your other colleagues who are already receiving bad marks on their 100-day Terima performance. kasih betul Terima kawan. kasih. Baik. Bila dia minta rumusan sekali terus. Saya dah, ni akhir lah jawapan saya. Tapi saya nak ulas Ya. daripada jawapan daripada apa ni? Before. Buffon, saya akan bagi saya betul lah sebab saya tak ada perangkaan. Tapi dalam target 100 hari ini memang kita ada untuk menolong, membantu usahawan terjah ini lebih kurang 176,000 orang. Kita akan cuba bantu. Dan juga apa yang Berhormat bangkit tadi memang bukan saja persatuan bas. Saya juga dah berjumpa dengan beberapa persatuan. Daripada mikro, daripada industri kecil, sederhana. Semalam ada dekat 35 NGO jumpa saya. Berbagai-bagai masalah yang mereka hadapi. Jadi untuk itu saya nak menjemputlah mana-mana NGO di luar sana. Persatuan-persatuan yang mungkin saya tak sempat nak jumpa. Ada senarai dekat saya dekat lebih 50 NGO yang melibat usahawan ini. Mungkin saya tak boleh jumpa semua. Tapi saya akan mengadakan satu dialog. Maka saya akan menjemput semua wakil-wakil persatuan untuk berjumpa dengan saya dan berdialog dengan, bukan berdialog, artinya berinteraksi dengan saya untuk saya nak mendengar masalah-masalah dan apa cara yang terbaik untuk saya bantu dalam untuk membangunkan ekonomi negara yang terjejas ini. Jadi Tuan Yang Di-Pertua, setakat ini sajalah penjelasan-penjelasan yang dapat saya berikan mengenai isu yang telah dibangkitkan sepanjang tempoh Perabasaan Titah Hari Raja pada kali ini. Saya berharap daripada penjelasan tersebut ianya telah dapat menjawab semua soalan yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Menteri Wilayah